Selamat tengah hari semua. So kita ada pembentangan hari ni ada dua kumpulan kan? Betul tak? Hello everyone. Hi, here. Okay. So maksudnya hari ni saya tak ada sambung lah untuk Tamadun India. Tapi teringatkan saya minggu depan sambung Tamadun India. So saya tak nak buang masa nanti, tapi lepas habis pembentangan baru saya ambil attendance ya. So sekarang saya jemputlah pembentang yang daripada kumpulan yang pertama untuk buat pembentangan ni. Okay? Boleh tak kelas? Sila. Okay. Sila. Siapa yang mulakan dulu ni? Siapa dulu? Kalau ada slide boleh je terus dia pasang slide kat situ. Hello. Siapa? Kalau tak ada slide tak apa, buka je muka bagi semua ahli kumpulan pembentang. Cuma nanti masa pembentangan tak perlulah semua berdiri, pembentang sajalah boleh berdiri kan, yang lain stay je lah kat situ. Okay, siapa kumpulan pertama ni? Cepat-cepat. Oi, nanti kan buang masa ni. Cikgu terus je ni. Cepat cikgu. Cikgu, kumpulan Jihang dulu. Siapa belum masuk lagi? Hai. Okay, nak buka dulu. Okay, dapat. Alright, so kumpulan pertama ialah kumpulan Ihang, Han Xiang, Mei Lin, Wen Liang dan Yi Ji. So tanpa membuang masa, saya mempersilakan kumpulan pembentang dari REE4 Group 2 yang pertama untuk membuat pembentangan. Sila Han Xiang. Okay. Selamat petang cikgu dan rakan sekalian. Hari ini kita akan membentangkan tentang kajian kami yang bertajuk Seni Bina Cina, Tokong Antara Kepentingan dan Cabarannya pada hari ini. Okay. Nama saya Han Xiang dan saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan juga objektif kajian. Okay. Next. Yang pertama, apa itu Tokong? Tokong merupakan seni bina Cina yang unik kerana tokong tidak menggunakan bahan lain seperti paku atau gam untuk menggabungkan blok kayu untuk menyokong struktur bangunan. Melalui kajian kami didapati bahawa tokong yang paling awal muncul pada era peperangan iaitu kira-kira 475 BCE. Pada masa tersebut, reka bentuk togong sangat ringkas dan berfungsi sebagai galas beban bangunan sahaja. Okay, next. Sekarang marilah kita tengok sedikit pada sejarah perkembangan togong. Selepas zaman peperangan dan juga dinasti Qing, iaitu pada fasa dinasti Han, struktur togong telah menjadi lebih kukuh berbanding dengan reka bentuk yang paling awal. Pada dinasti Tang, togong mempunyai reka bentuk yang lebih kompleks dan nilai seni togong juga meningkat. Sebagai contohnya, reka bentuk togong pada masa tersebut mempunyai hiasan atau ukiran kepala naga yang boleh mewakili identiti raja-raja. Pada zaman kegemilangan dinasti Tang, togong telah berkembang ke seluruh Asia seperti Korea, Vietnam dan juga Jepun. Okay, next. Sekarang saya akan membincangkan tentang pengaruh seni bina togong dalam Malaysia. Menurut kajian Abdullah Yusuf dan juga Syaimat Ismail, mereka menyatakan bahawa reka seni bina Cina dapat berkembang dengan pesat pada 1426 Masehi, iaitu apabila Puteri Han Lipo dibawa ke Melaka oleh Laksamana Cheng Ho Gambadali untuk berkahwin dengan Sultan Mansur Shah. Sebagai contohnya, masjid yang terletak di Kampung Duyung Melaka mewujudkan identiti pengaruh seni bina Cina. Inilah gambar luaran masjid tersebut dan juga next. Dan ini merupakan gambar interiornya. Next. Okay, so sekarang saya akan membincangkan objektif kajian kami ini. Antara objektif kajian ini ialah ada untuk mengkaji ciri-ciri seni bina togong dalam bangunan Cina lama dan juga mengapa. Hanziang, pandang kat depan Hanziang, pandang depan. Pandang macam tu. Depan. Kamera kat bawah Pandang kat depan. Depan.
Tadi ada betul dah kedudukan. Macam tu. Okey. Okay. Macam tu like that. Tengok Okay, sikit-sikit okay. 3 slide. Okey, teruskan. Teruskan. Okay. Dan objektif kajian yang kedua adalah untuk mengenal pasti kepentingan seni bina Cina, seni bina Togong dalam kalangan masyarakat Cina. Dan akhirnya untuk mengkaji cabaran yang dihadapi dalam menyebarkan ilmu seni bina Togong pada hari ini. Okay, sekian bahagian saya. Okey, terima kasih Hanziang. Kamera dekat bawah Kamera you ada dekat bawah. Ya. Okey, Ya. pandang depan pandang depan. Macam tu tadi. Okey, soalan cikgu ialah Hanziang, pengaruh seni bina Dogong adalah penting untuk diteruskan hingga ke generasi akan datang. Mengapa? Okey, pengaruh seni Dogong ini perlu diwariskan hingga ke generasi akan datang. Mengapa? Okay. So, ilmu seni bina Togong itu penting untuk menyebarkan ke generasi muda kerana melalui menghasilkan Togong, generasi muda akan meningkatkan kreativiti mereka. Sebagai contohnya, masyarakat Cina purba telah mengubahsuaikan reka bentuk Togong supaya struktur Togong tersebut menjadi lebih kukuh dan lebih selamat untuk menggunakan untuk sebagai sokongan bangunan. Selain itu, melalui menghasilkan Togong, kami juga boleh melatih generasi muda untuk melakukan perkara dengan teliti. Ini disebabkan oleh semasa menghasilkan Togong, kerana Togong tidak menggunakan bahan lain seperti paku atau gam untuk menggabungkan blok kayu. Oleh itu ukiran dan juga pemotongan blok kayu itu perlu dijalankan dengan teliti. Ya. Halo. Okey, itu saja. Ya. Alright, okay. Terima kasih Hanziang. Kita persilakan kepada pembentang yang seterusnya ialah pembentang kedua. Wen Liang. Silakan Wen Liang. Okay, selamat petang kepada cikgu dan juga hadirin sekalian. Nama saya Yong Wen Liang. Saya akan membentangkan kaedah kajian dan kesimpulannya. Next. Terdapat dua kaedah yang digunakan dalam kajian ini. Kaedah pertama ialah temu bual. Temu bual digunakan untuk mengumpul sumber primer. Sumber primer dirujuk dalam keadaan asli dan belum ditafsirkan. Temu bual formal diadakan melalui aplikasi Google Meet. Terdapat 3 responden untuk temu bual dalam kajian ini. Responden pertama ialah Encik Pei Hao Meng yang merupakan pelajar dari kursus kajian kuantiti. Yang kedua ialah Encik Teo Seng Hong yang merupakan jurutera mekanikal. Yang ketiga adalah Encik Lee Silong yang merupakan pelajar khusus kajian kuantiti. Sorry Wen Liang, pandang depan juga sama macam tadi. Pandang depan. Macam tu. Yes, like that. Okay, try. Okay, like that Okay, teruskan. Kaedah kedua yang digunakan ialah kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan digunakan untuk mengumpul sumber sekunder. Sumber sekunder adalah bahan yang telah ditafsir melalui pembacaan bahan bertulis. Ciri-ciri sumber sekunder adalah lebih sistematik dan menegaskan aspek analisis dan juga sintesis. Untuk memperoleh maklumat ini, pengkaji telah melayari internet dan juga merujuk kepada berbagai artikel dan buku. Sekian saja untuk kaedah kajian. Okay, nanti akan ada kesimpulan kan? Nanti Ya. sambung kesimpulan. Okay, cikgu tanya lepas kesimpulan nanti Okay. Alright, terima kasih kepada Wen Liang. Nanti kita sambung dengan kesimpulan. Kita teruskan pembentang ketiga ialah Ihang. Sila, Ihang. Selamat petang cikgu. Nama saya Ko Ihang. Sekarang saya ingin membincangkan tentang ciri-ciri seni bina Togong dalam bangunan Cina lama. Next. Ciri pertama ialah Togong biasanya terletak di atas lajur bingkai tengah atau di antara bahagian tengah bingkai yang mengikuti keliling pintu atau tingkat dengan rangka yang digunakan untuk menyokong bumbung. Oleh itu, salah satu contoh adalah
ditunjukkan dalam gambar ini. Dalam bulatan merah 1 ialah salah satu lajur dan bulatan 2 ialah togong letak di atas lajur. Next. Ciri kedua ialah togong biasanya terletak di bahagian luaran dan dalaman bumbung dan dibagikan kepada beberapa jenis. Di bahagian luaran bumbung, togong dibagikan kepada 3 jenis. Yang pertama ialah stigma togong yang terletak di atas tiang, dan yang kedua ialah badan rata togong yang terletak di antara lajur, dan akhirnya ialah togong sudut yang terletak pada tiang sudut. Manakala di bahagian dalaman bumbung, jenis-jenis togong dibagikan kepada 2 jenis mengikuti kedudukan gong. Gong tengah yang terletakkan di tengah dan badan tunggal gong terletak di setiap sudut bumbung. Next. Seterusnya, hiasan haiwan dan tumbuhan juga merupakan salah satu ciri togong. Ukuran hiasan haiwan biasanya terdapat pada hujung togong dan ukuran tumbuh-tumbuhan berada pada badan togong. Togong merupakan simbol kekayaan, kemajuan tua dan tamadun. Oleh itu, togong cuma boleh digunakan di tempat peringatan kue dan istana diraja. Next. Akhirnya, teknik tenor dan motif juga merupakan salah satu ciri togong. Konsepnya ialah penggabungan 2 atau lebih blok kayu tanpa menggunakan paku atau gam. Tenor merupakan hujung sekeping kayu dengan ukuran sesuai untuk dimasukkan dalam motif, yaitu lubang yang dibentukkan dengan kepingan kayu yang lain. Oleh itu, setiap blok kayu mestilah diukur dan dipotong dengan sangat tepat agar dia tidak akan longgar. Bahagian saya sampai sini saja. Terima kasih, Cikgu. Okey, terima kasih Ihan. Okey, soalan saya Ihan ialah bagaimanakah seni bina ataupun teknik binaan dogong ini boleh dipelajari oleh kalangan pelajar di sekolah dan universiti? Bagaimanakah teknik pembelajaran seni dogong ini boleh dipelajari oleh pelajar di sekolah dan universiti? Silakan Ihan. Bagaimana? Apa langkah dia? Apa yang sekolah dan universiti boleh buat? Macam salah satu ciri ialah teknik tenor dan motif. Dengan ciri ini Belakang sikit Ihan, tak nampak. dengan Belakang sikit. Okey, teruskan. ciri ini sekolah boleh dengan teknik ini sekolah boleh boleh tambah ini teknik dalam satu subjek dalam macam course engineer atau course building macam tu untuk di samping itu RBT, reka bentuk teknologi. Kat sekolah kan ada subjek tu. Okey, teruskan lagi. Atau kemahiran hidup. Teruskan lagi. Di samping itu ukuran scale juga macam hiasan haiwan atau tumbuhan juga boleh tambah dalam sebagai satu subjek, kerana ini juga merupakan satu teknik yang sangat cabaran bagi pelajar. Universiti ya, cepat. Itu sekolah universiti, teruskan. Universiti ya.
Hmm, cikgu suat tak ada aja atau jawab. Tak ada pula dia. Ada kan kalau kat universiti mestilah kita ada apa kita kata fakulti seni bina kan, binaan Uh, belajar kan. boleh macam ada satu course public PR. Boleh macam adakan satu assignment yang menyembangkan tentang seni bina tokong sebagai satu assignment mereka macam. Okey, alright. Terima kasih Ihang. Okey, teruskan pembentang yang keempat ialah nervous ke tu? Okey, tak apa Ihang. Okey, teruskan. Isi pembentangan baik Okey, siapa seterusnya? Melin. Okey, silakan Melin teruskan pembentangan. Off satu device. Boleh tak? Cikgu tunggu saat. Oh, sebab dia tolong present dia. Siapa? Oh, tak. Boleh tak? Melin okey? Okey, boleh start lah. Okay, Melin, tapi kan sebab Melin guna dua device yang cakap dekat handphone kan, tapi nanti bila record dia akan keluar yang ni lah, yang M ni. Siapa cikgu tolong present supaya nanti bila record dia akan keluar. Cuma nanti lepas cikgu present, siapa yang Kyo Easy sambung balik present screen Yang sekarang ni Easy tolong tekan-tekan je. Okay, Kyo Easy tekan-tekan je. Okay boleh. Saya tolong present. Nanti cikgu bagi tahu sambung balik present. I take over dulu nanti Easy tukar balik. Okay, teruskan Melin. Melin present je macam biasa. Okey. Selamat petang cikgu dan rakan-rakan sekalian. Saya Omeling akan membuat pembentangan mengenai kepentingan seni bina tokong dalam kalangan masyarakat Cina. Berdasarkan temu bual dengan Encik Pek Hao Ming, dia telah menyatakan terdapat 4 fungsi utama tokong. Pertama ialah menampung beban bumbung bangunan. Struktur siri rasuk tokong yang saling mengunci dan berkongsi berat telah menghalang bangunan daripada runtuh dan terjejas. Sebagai contohnya, berat bumbung Dewan Keharmonian tertinggi yang melebihi 2,000 ton telah menahan bangunan dari kesan gempa bumi. Tokong juga mampu menahan gempa bumi. Tokong dicipta berdasarkan sambungan tenon and montis. Ini menunjukkan tokong digunakan untuk tujuan keselamatan. Jadi semasa berlaku gempa bumi yang kuat, struktur rang akan longgak tetapi tidak akan terpecah. Selain itu, tokong juga berfungsi sebagai hiasan bangunan. Rekaan tokong yang bersilang berbagai bentuk dan irama yang teratur menjadikan tokong sebagai komponen hiasan yang istimewa pada seni bina Cina purba. Seni ini sering menggunakan warna merah, kuning, hijau dan biru. Dinding dan tiang menggunakan warna merah memberikan kesan perlindungan yang menjaga istana Cina purba. Bumbung istana menggunakan warna kuning yang melambangkan bumi dan kuasa tertinggi Maharaja China. Manakala tokong menggunakan warna hijau dan biru. Hijau melambangkan alam semula jadi dan biru melambang lautan dan langit. Selain itu, tokong juga menunjukkan simbol grade seni bina yang berbeza. Pada zaman dahulu, bangunan yang menggunakan tokong yang lebih besar serta banyak lapisan mewakili hierarki yang lebih tinggi. Kuil boleh menggunakan 3 tingkat tokong. Bangunan diraja seperti kotak lalangan boleh biasanya mempunyai 7 ataupun 9 tingkat tokong. Selain itu, dekorasi haiwan boleh terdapat di
tapak yang penting yang menggunakan seni bina tokong seperti istana Diraja Cina Purba. Terdapat dua jenis dekorasi yaitu cenwen dan binatang. Cenwen adalah hiasan yang terletak pada kedua-dua hujung rabung bumbung istana. Seperti kepala naga dan mulut naga yang menggigit rabungnya melambang pencegahan kebakaran dan kawalan air. Manakala bentuk binatang dihias pada rabung istana terdapat 10 jenis, ini telah dinyatakan oleh Encik Lee Selong dalam temu bual. Itu sahaja bahagian saya. Okay, terima kasih Melin. Manalah gaya Melin tu? Buat gaya sikit tau, yang lain nanti ya. Okay. Cikgu bagi peluang lah, letak sikit gaya nanti. Cuba, okay, saya tanya soalan. Cuba bagi gaya sikit. Apakah antara punca yang menyebabkan generasi hari ini ataupun aspek pembangunan lah hari ini agak kurang mengenengahkan seni bina dogong? Apakah puncanya seni bina dogong ini sudah kurang digunakan dalam binaan hari ini? Apa punca dia? Silakan Meli. Kerana tokong mengambil masa dan perlu ada pakar yang mengajar murid-murid yang mesti ada pakar yang mengajar mereka untuk menghasilkan tokong ini. Tetapi sekarang tokong ini sudah kurang menggunakan, juga pakar juga kurang. Itu saja. Itu saja. Okey, terima kasih Melin. Okey, kita teruskan dengan pembentang yang kelima. Ialah siapa present? Okey, yes, take over. Okay, sekarang Iji present okey. Iji okey tak tu dia present dan dia present boleh? Okey, tak apa. Tapi jangan tengok-tengok sangatlah sikit-sikit cuba alright, cuba tutup buka mic. Cikgu saya boleh tengok slide Sikit-sikit je tengok sikit lepas tu pandang depan balik. Macam tu. Okey, sila teruskan Jessy. Selamat petang. Tajuk saya ialah cabaran yang dihadapi dalam menyebarkan ilmu seni bina tokong pada hari ini. Saya Teo Izzy. Cabaran pertama ialah alam seni bina itu budaya ritual hilang. Berdasarkan informasi dengan temu bual Encik Teo Seng Hong dan Encik Peh Hao Ming, mereka kata sekarang tokong semakin kurang digunakan. Hal ini telah menyebabkan alam seni visual akan hilang. Dalam seni bina Cina Purba, dia ada strukturnya lebih unik berbanding dengan seni bina lain yang menanggungkan bumbung di bahagian atas dan tiang di bawah. Dia memainkan berdiri tegak. Dia juga simbol identiti. Kamu boleh tahu ini ialah seni bina tamadun Cina punya. Bangunan dapat bertahan dalam ujian masa dan melambangkan keseimbangan kekayaan rohani dan material. Keduanya ialah penggantian teknologi seni bina moden. Ini penggantian teknologi seni bina moden kerana seni bina moden bumbung lebih baik. Dia struktur mudah, lebih kukuh. Dia mudah dibina berbanding dengan tokong. Kerana tokong ada mau macam ni. Keburukan seni bina moden ia kekurangan kreatif. Kelihatan lebih ringkas. Ini foto. Ini perbezaan antara seni bina moden dan tradisional. Yang kiri ini ialah itu Villa Sofia dan bilik Victoria. Dia
di di dia didesain oleh itu Daniel Mosley Lee Robusi. Dia dari Paris, France. Ini building sekarang yang kanan punya itu kota larangan. Dia dibina di dinasti Ming dan Qing. Ya, terdapat di China. Dia dibina pada 1420. Kamu boleh berbandingkan modern punya lebih mudah, lebih ringkas, lebih simple. Tapi kanan punya lebih itu warnanya boleh berwarna-warni. Ya Unik ada lah, unik. ya unik. Ya, itu perbezaan. Dan ketiga adalah kekurangan sumber kayu kerana zaman dulu tak ada banyak itu material untuk buat building, buat bangunan. Dia ada cuma kayu, buluh, rotan untuk buat bangunan saja. Sekarang Malaysia lebih mementingkan alam sekitar. Dilarang untuk memotong lebih banyak itu pokok. Pergantian kayu dan bahan lain banyak bahan lain telah menggantikan kayu lah, seperti struktur keliru dan konkrit, simen, kaca. Itu faedah binaan moden adalah lebih ringkas, lebih mudah mendapati. Tidak perlu banyak masa untuk menanam pokok. Tidak mempunyai rasa keabaran dan tidak mempunyai fondasi budaya kebangsaan. Ini bahan pembinaan moden itu simen, kaca, keliru, konkrit. Dia struktur lebih simple. Dan sekarang mereka telah menggabungkan bahan binaan moden dan tradisional. Dan mereka menggunakan simen. Ini simen tokong yang kanan punya itu dibuat daripada kayu. Ini penggabungan seni bina moden dan tradisional. Ini dia menggunakan konsep dogong untuk membuat building ini. Kamu boleh lihat itu merah itu buat daripada itu keliru dan konkrit lah. Itu putihnya itu kaca. Ya, macam cermin boleh kelihat kepada luar. Ini bangunan ini ialah Museum Seni Cina terdapat di Shanghai. Dibina pada 2010. Ini penambahan seni bina pavilion Cina adalah berdasarkan tema Makmur Timur, Kemakmuran Cina, Lumbang Dunia dan Rakyat Sejahtera yang mewakili semangat dan peran budaya Cina. Ya, bangunan ini telah melambangkan semangat dogong. Sekian, terima kasih. Okey, Yuji. Relax betul dia. Okey. Soalan saya ialah building lah dibuild lah. Okey, tak apa. Okey, bangunan dan itu building. Okey, soalan saya Izzy, apakah langkah yang boleh dilakukan bagi memelihara dan memulihara bangunan lama, bangunan bersejarah lama. Sebab bangunan lama ni dia ada banyak unsur-unsur tradisi dogong kan, contoh macam rumah ibadah kan. So apakah langkah yang boleh dilakukan bagi memelihara dan memulihara bangunan tersebut? Silakan Izzy. Ini mau sedikit kemahiran hidup, mau itu ada itu cat untuk kayu punya, mau cat ke atas. Kalau kamu nak itu berwarna-warni, kamu apa tu? Kayu, cat itu kayu punya, lagi satu putih punya untuk Lapisan. itu lapisan, itu base punya. Nanti ambil itu cat warna-warni, bubur sedikit macam tu lah. Lagi. Itu satu. Okey, itu kira
penyelenggaraan macam maintenance dia. Okey, teruskan lagi selain daripada cat semua tu, teruskan. Selain dari itu, ada satu lagi itu ialah penggantian kayu baru. Tapi itu memang susah kerana kamu mau itu, kalau itu terlalu besar, kamu mau itu pokok besar untuk buat itu korek, buat itu, apa tu, buat itu korek, mau itu size yang lebih Tadilah teknik yang tenon and mortise tadi kan? ya, Dia nak betulkan balik. dia perlu pakar-pakar itu untuk buat itu, Okey, boleh Oh. Laisi. Maksudnya kita kena cari pakar yang bersesuaian untuk melindungi, sebab kalau tak pakar pun takut nanti kesilapan dibuat kan betul, cacat yang bangunan semula. So kena ada pakar yang mahir. Okey, ada lagi tambahan? Tambahan lagi. Dah. Tak ada lah, itu Itu cuma saya saja. boleh fikir. Aduh, okey. Terima kasih Yizi. Okey, Terima teruskan kasih cikgu. dengan pembentang yang terakhir tadi, sambungan Weng Liang untuk kesimpulan. Okey, sila Weng Liang. Okey, selamat petang hadirin sekalian. Saya akan membentangkan kesimpulan. Next. Ciri-ciri tokong adalah struktur tenon dan motif merupakan unsur yang penting dalam seni bina tokong. Proses ukuran dan potongan yang sangat tepat adalah wajib dalam seni bina tokong, kerana seni bina tokong tidak menggunakan sebarang paku atau gam. Hiasan haiwan dan tumbuhan yang terdapat dalam bangunan yang menggunakan seni bina tokong mempunyai maksud serta lambang masing-masing. Seterusnya, fungsi tokong yang dinyatakan dalam kajian ini terdapat 4. Yang pertama adalah pemindahan beban rumah kepada tiang melalui seni bina tokong. Seterusnya, bangunan menjadi lebih spektakular di mana seni bina tokong memanjangkan bumbung bangunan tersebut. Selain itu, tokong juga memastikan keselamatan melalui unsur tenon dan motif. Hiasan pembinaan yang melambangkan status pemilik bangunan, di mana hiasan yang lebih kompleks menunjukkan status yang lebih tinggi. Akhirnya, kajian ini telah menjelaskan ciri-ciri serta fungsi seni bina tokong. Seni bina moden yang menggabungkan seni bina tradisional harus dipromosikan. Ilmu seni bina tokong harus disampaikan kepada generasi muda supaya teknologi seni bina yang lebih kreatif dapat dikembangkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Wen Liang. Soalan cikgu ialah, okey, apakah antara kesan yang mungkin akan berlaku jika seni bina dogong ini sudah tidak lagi digunakan ataupun sudah tidak lagi dikenali? So, apa mungkin berlaku pada masa akan datang? Jika dogong ni seni bina ini dah diabaikan, dah tak digunakan atau diabaikan, so apa akan berlaku? Jika seni sudah diabaikan, selepas berpuluh tahun kemudian, seni bina tokong akan terlupa oleh generasi yang akan datang. Ketika itu, tapak bersejarah yang menggunakan seni bina tokong susah dibaiki jika terdapat sebarang kerosakan. Dan juga jika generasi yang akan datang ingin merujuk balik kepada teknologi seni bina pada zaman dahulu atau purba, susah discover atau dicari kerana seni ini diabaikan dan maklumatnya susah diperoleh. Itu saja. Okey, terima kasih Wen Liang. Terima kasih kepada pembentang yang pertama, kumpulan pembentang pertama, Tania. Okey, bagi saya isi semua baguslah cuma masa soal jawab saja biasalah soal jawab ni kita spontan kan. Tak apa. Alright, kita teruskan dengan pembentang dari kumpulan yang kedua. Teruskan, kalau ada slide terus take over the screen Thank you Chung Ying. Itu dia punya ahli pengenalan. Alright. So, okay, tiada sambungan. Lepas saja pembentangan saya teruskan. Okay, siapa pembentang yang
pertama daripada Wong Chung Yi. Okey, tepuk tangan untuk kumpulan yang kedua pula. Silakan. Terima kasih. Sudah? Salam sejahtera kepada Puan Henry dan para hadirin sekalian. Nama saya Chung Yi dari kumpulan 3. Hari ini, kumpulan saya akan membuat pembintangan yang bertajuk Perkembangan Sistem Pengangkutan Awam Darat di Malaysia. Ahli kumpulan saya adalah Pang Shui Wen, Pak Yong Ho, Pang Shui Wen, Eng Wei Hong dan juga Suen Chang. Agenda pembintangan dapat dirujuk di slide tersebut dan juga bahagian komen. Tanpa membajakan masa, saya akan memulakan pembintangan saya dengan pengenalan. Sorry, kami. Chung Yi boleh kuat sikit, Ya. Chung Yi? Kuat sikit. Kuat. Okey. Louder. Okey. Teruskan. Boleh dengar? Boleh. Sistem pengangkutan awam darat merupakan salah satu infrastruktur penting sebagai asas pembangunan negara. Infrastruktur tersebut banyak mempengaruhi kualiti hidup rakyat. Masyarakat bergantung hidup dengan pengangkutan awam darat untuk menjalankan aktiviti sosial dan memenuhi keperluan ekonomi seharian. Sistem pengangkutan ini merangkumi perkhidmatan bas, pengangkutan rel serta perkhidmatan teksi dan e-hailing. Perkembangan sistem pengangkutan awam amat bergantung kepada faktor-faktor seperti kepadatan populasi, geografi serta perkembangan teknologi dan ekonomi masyarakat. Di Malaysia, beratus ribu rakyat Malaysia mengambil pengangkutan awam darat sebagai perjalanan harian. Namun, masih lagi banyak kawasan seperti negeri Pulau Pinang dan Johor kurang liputan pengangkutan awam yang lengkap bagi menangani kesesakan lalu lintas serta pergerakan seharian. Seterusnya, banyak kejadian yang tidak dikehendaki seperti kerosakan rel LRT, penangguhan pengangkutan seperti KTM dan bas sering dilaporkan. Justeru, penyelidikan ini bertujuan untuk mengaji perkembangan pengangkutan awam darat di Malaysia serta cabaran yang dihadapi dalam penggunaan seharian. Inilah pengenalan daripada saya. Seterusnya, saya ingin menjemput Liong Ho sebagai pembentang berikut untuk bahagian objektif dan kaedah kajian. Mempersilakan. Okey, cikgu teruskan soalan dulu ya, Tiong Ho. Okey, cikgu tanya dulu Chung Yi, dah tak ada sambungan kan? Okey. Ada kesimpulan. Sorry. Tengok kejap. Okey. So nanti lepas kesimpulan baru cikgu tanya soalan ya. Okey, teruskan Liong Ho sebagai pembentang kedua, sila. Cikgu boleh dengar? Dengar? You guna dua device ya? Kerana itu komputer saya mic tak boleh fungsi tadi saya tukar itu. Tak apa. Macam tu saya tolong present. Nanti Chung Yi take over balik Nanti kalau kita record device apa nama ada dua. Kalau macam ini boleh tengok. Boleh. Macam ni boleh. Saya adjust sikit. Boleh. Asalkan yang bercakap tu nampak. Okey, sila. Salam sejahtera yang saya ucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Nama saya Liong Ho dan saya akan membentangkan bahagian objektif dan kaedah kajian. Dalam kajian kami, terdapat 3 objektif iaitu mengkaji perkembangan dan kepentingan sistem pengangkutan awam darat di Malaysia. Selain itu, mengkaji cabaran dalam penggunaan pengangkutan awam darat di Malaysia juga salah satu objektif kajian kami. Objektif kajian ketiga ialah menggelar pasti langkah-langkah menangani cabaran dalam penggunaan pengangkutan awam darat. Selepas itu, saya akan berbincang tentang kaedah kajian kami. Terdapat 2 kaedah kajian yang digunakan dalam projek kami. Yang pertamanya ialah kaedah temu ramah. Oleh sebab pandemik COVID-19 merebak kuat, temu ramah ini dijalankan secara atas talian untuk mengelakkan risiko yang tidak diingini. Tetamu pertama dalam temu buah ini ialah Encik Jason Woon Chi An. Dia merupakan seorang pelajar di Kolej Universiti Tengku Abdul Rahman. Tetamu kedua ialah Cik Nawaz Syahwani Abdul Nasir. Dia ialah seorang pelajar di Universiti Sultan Zainal Abidin. Selain itu, Encik Tan Jun Kiat juga salah satu tetamu temu buah ini, dan dia juga seorang pelajar di Kolej Universiti Tengku Abdul Rahman. Liong Ho, mana depan ya, mana depan. Tengok skrin depan. Tengok depan. Tengok depan. Macam tu. Yes, teruskan.
Jangan tengok sangat screen slide Okey, teruskan. Kesamaan antara ketiga-tiga tetamu ini ialah mereka mengutamakan pengangkutan awam darat untuk keperluan harian mereka, terutamanya pergi ke universiti belaka. Kaedah kedua ialah kaedah perpustakaan, iaitu melalui sumber buku, jurnal, artikel dan bahan ilmu serta laman web yang diyakini. Maklumat yang diperoleh merupakan sumber sekunder iaitu hasil penulisan berdasarkan kajian pengkaji ataupun kumpulan pengkaji dan bukan berkesaksian langsung. Dalam serang yang diperoleh, yang dipamerkan, terdapat 2 jurnal dan 1 laporan yang dibincangkan. Jurnal pertama ialah penilaian laluan perkhidmatan bas antara bilangan kesimpulan basement atau kebatatan penumpang perlaluan. Pada jurnal yang kedua ialah geografi kemiskinan dan wanita di Malaysia. Yang terakhir ialah laporan yang bertajuk Rancangan Induk Pengangkutan Malaysia. Sekian pembentahan saya. Okey, terima kasih Teo Leong Ho. Okey, soalan saya tak ada sambungan kan? Okey, tak ada. Okey, soalan saya ialah mengapakah sektor perkhidmatan pengangkutan awam ni perlu sentiasa ditambah baik ataupun diperiksa untuk ditambah baiklah. Kiranya macam ada penambahbaikan setiap tahun atau setiap masa. Okay, sebab kita tahu ada banyak dia punya masalah. So jadi kenapa ia perlu ditambah baik? Silakan Wang Chung Yi. Teo Leong Ho. Teruskan. Sistem pengangkutan awam darat ini perlu dibagi lebih kerap untuk menjaminkan keselamatan pengguna pengangkutan awam darat ini. Kerana kami semua pun tahu barang yang digunakan lama lebih mudah rosak. Jadi pemeriksaan dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan pengguna. Selain itu, sistem pengangkutan ini juga perlu ditambah baik dari segi kekerapan dan juga itu ketepatan masa. Yang pembagian dari sektor ini untuk membolehkan pengguna menggunakan pengangkutan awan darat ini dengan lebih certified, lebih puas hati. Kalau pengguna puas hati dengan sistem pengangkutan ini, dia akan lebih kerap menggunakan pengangkutan awan darat dan dari segi kerajaan dan pengguna ataupun bumi juga dapat kebaikannya. Itu saja. Ya, bagus. Terima kasih Leong Ho. Teruskan pembentang yang ketiga ialah Pung Juwen. Kan? Juwen? Okey, nampak. Okey. Halo, dapat? Dengar. Jelas nampak. Okay, teruskan Juwen. Selamat petang Puan Honi, nama saya Pang Xuewen dan saya akan membincangkan hasil kajian yang pertama, iaitu perkembangan dan kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Juan pandang depan juga Pandang like that. Okay, yes, like that. Okay, teruskan. Pada asasnya pengangkutan awam di Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu perjalanan antara negara, antara bandar ataupun antara daerah. Bagi perjalanan antara negara, dalam contoh ini Singapura dengan Malaysia, pembincangan untuk membina train pernah diadakan. Namun begitu, projek tersebut telah dibatalkan pada hujung tahun 2020. Oleh itu, sampai setakat ini tidak mewujudkan train untuk berulang-alik dari dua-dua negara tersebut. Seterusnya, bagi perjalanan antara bandar, KTM Commuter juga menyediakan perkhidmatan untuk mengatasi jarak perjalanan yang panjang itu.
Bukan ini saja, KTM komuter juga menyediakan fungsi tambahan iaitu penempahan tempat duduk secara atas talian. Ini dapat menyesuaikan jadual waktu orang pengguna. Terakhirnya adalah perjalanan antara daerah. Kuala Lumpur mempunyai sistem transit yang tercanggih, iaitu sistem transit bersepadu Lembah Kelang. Sistem transit bersepadu Lembah Kelang telah menggabungkan pelbagai jenis train yang berwujud di Bandar Kuala Lumpur. Ia telah dilengkapi sama dengan sistem pembayaran touch and go yang dapat menggunakan proses pembayaran tiket untuk semua train yang terlibat. Oleh itu, sistem train tersebut memang membawa banyak faedah kepada pengguna-pengguna. Slide yang seterusnya. Selain daripada fungsi utama pengangkutan awam, kemudahan ini juga dapat mengurangkan penggunaan kereta peribadi di lalu lintas. Dan ini ia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di Malaysia. Oleh hal yang demikian, pencemaran udara yang disebabkan oleh kereta-kereta di lalu lintas dapat dikurangkan juga, sementara itu memelihara alam sekitar kami. Dari sudut yang lain, pengangkutan awam dapat memperbanyakkan peluang pekerjaan dan ini ia boleh menyumbangkan kepada KD&K negara ataupun boleh dikatakan memajukan ekonomi negara kita. Kesimpulannya, pengangkutan awam di Malaysia dapat dikatakan dilengkapi dengan teknologi yang semasa. Serentak itu berkhidmat untuk orang rakyat Malaysia. Itu saja. Thank you. Okey, terima kasih Juan. Okey, soalan cikgu ialah bagaimanakah sektor pengangkutan awam darat di Malaysia, pengangkutan awam darat di Malaysia dapat memperkembangkan sektor pelancongan. Bagaimanakah perkhidmatan pengangkutan awam darat di Malaysia dapat memajukan sektor pelancongan. Silakan. Juan. Sektor pelancongan. Malaysia terbina dengan banyak istimewa, tempat yang istimewa untuk berlancong. Dan ini pengangkutan awam boleh disediakan untuk melawat tempat-tempat istimewa ini supaya dapat memajukan sektor pelancongan kita. Di samping itu, train elektrik yang tersedia di negara kita juga beristimewa sebab dia pakai teknologi yang semasa. Serta tempat yang lain tidak diwujudkan train elektrik ini. So namun pengangkutan awam darat dapat memajukan sektor pelancongan secara tidak langsung. Okay. Ya, ini jawaban saya. Okay. Terima kasih Juan. Bagus. Okey, teruskan pembentang yang keempat ialah Eng Wei Hong. Silakan Wei Hong. Okey. Selamat petang semua. Nama saya Eng Wei Hong. Sekarang saya akan membentangkan cabaran dalam penggunaan pengangkutan awam darat di Malaysia. Okey. Antara cabarannya ialah pihak kerajaan kurang mementingkan keperluan golongan orang kurang upaya, kegerapan atau frekuensi pengangkutan awam darat yang rendah, serta masa ketibaan dan masa berlepas tidak mengikuti jadual masa. Buat sikit Wei Hong. Oh, okey. Sorry. Okey. Tapi gaya tu kena jugalah teruskan. Okey, boleh. Boleh. Okey, seterusnya. Golongan OKU menghadapi kesusahan untuk menggunakan bas kerana kemudahan bas yang tidak lengkap dan kurang mengambil peduli keperluan fizikal golongan OKU. Aizan telah melaksanakan satu soal selidik dengan berpuluh-puluh golongan OKU.
Salah seorang OKU pelajar menyatakan bahawa menaiki bas merupakan satu cabaran kepadanya kerana bas tidak menyediakan pengangkutan untuk pengguna kerusi roda. Dia terpaksa menaiki teksi yang kosnya lagi tinggi berbanding dengan tambang bas. Bagi golongan OKU yang tinggal jauh dengan keluarga, perjalanan yang panjang lagi menyesatkan mereka kerana kemudahan bas tidak mesra OKU dan mereka tidak dapat pergi ke tanah sesuka hati. Selain itu, kegerapan atau frekuensi pengangkutan awam darat yang rendah merupakan salah satu cabaran. Lusrawati menekankan bahawa perkhidmatan bas Rapid KL tidak memenuhi kegerapan operasi bas yang ditentukan selama 15 minit. Masa menunggu bas yang panjang menyebabkan pengangkutan awam kurang mendapat sokongan rakyat di Malaysia. Di samping itu, masa ketibaan dan masa pelepas tidak mengikuti jadual masa merupakan satu faktor yang menjejaskan kepercayaan pengguna pengangkutan awam. Walaupun bas perlu berhenti untuk mengambil dan menurunkan penumpang di setiap stesen bas, namun ini tidak sepatutnya dijadikan satu alasan. Pengusaha bas harus meningkatkan frekuensi bas untuk mengatasi masalah tersebut. Lagipun, terdapat kenderaan persendirian menghalang laluan khusus bas dengan tujuan menunggu dan mempengaruhi ketepatan masa tiba dan berlepas bas. Pengusaha bas patut mengambil tindakan terhadap perkara tersebut. Ini saja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Wei Hong. Okey, soalan Cikgu Wei Hong ialah sebagai pelajar jurusan kejuruteraan elektrik kan, electrical engineering, mesti kamu melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam pengangkutan darat seperti komuter, kereta api elektrik lah, okay? So pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan bagi meningkatkan taraf teknologi kereta api elektrik yang terdapat di Malaysia? Mungkin ada kekurangan, so apa cadangan ataupun langkah yang boleh dilakukan? Silakan Wei Hong. Pada pendapat saya, teknologi Malaysia masih mundur kalau berbanding dengan luar negara. So yang pertama sekali, berdasarkan temu bual dengan Jevon, dia mengusulkan bahawa syarikat seperti prasarana masih menggunakan LRT yang usang. So mereka guna LRT yang usang dari aspek keselamatan, pengguna pengangkutan awam akan tidak dapat dijamin. So pada pendapat saya pihak syarikat prasarana seperti prasarana harus membaiki LRT, selalu membaiki LRT dan memeriksa LRT dari semasa ke semasa. So ini dapat menjamin keselamatan pengguna pengangkutan awam. So ini saja dari saya. Itu je. Kalau teknologi dia macam mana nak tingkatkan, nak bagi sama macam negara luar? Macam mana nak tingkatkan lagi teknologi dia tu? Cuba bagi satu. Saya rasa saya tak dapat fikir. Sorry. Alah, hai kan teknologi kita boleh je ada kolaborasi kan, macam kereta juga kan. Kalau dulu kereta kita Proton Saga, sekarang kita dah ada yang lebih canggih lagi kan dengan kerjasama negara jiran kan. Wei Hong? Right, okay, tak apa. Mungkin kita boleh buat kerjasama dengan Jepun ke, sebab Jepun dah guna bullet train semua kan. Okay, terima kasih. Kita teruskan dengan jawapan yang pertama tadi betul juga. Okay. Petang kita untuk hasil kajian yang ketiga ialah Yan Chang. Okey, silakan Yan Chang. Teruskan. Mana dia? Yan Chang. Mana dia? Selamat petang cikgu. Saya nak guna dua device untuk satu mikrofon sebab komputer saya akan kalau saya guna video. Setting dulu. Boleh kan? Sekarang tak nampak lagi muka.
Okey, sah. Nampak dengar suara je. Macam okey tak? Sekejap ya. Kalau nak terus guna phone pun boleh je, pakai phone pun boleh je. Okey tak? Chung Yi take over. Macam mana? Sorry. Saya share screen. Macam mana? Yancang, macam mana Yancang? Saya share screen, panggil Chung Yi stop sharing. Okey. Start sharing dulu. So, asalkan keluar muka tu. Dah nampak dah. Yancang nampak. Okey nampak. Lepas tu screen tu tak nak ada screen. Tak nak ada slide. Tak apa je, tak apa. Asalkan nampak. Okey, dia nak present sini. Okey, boleh. Okey, sila. Boleh kan? Boleh? Okey, cuma nanti masa macam tadi. Okey, cikgu. Okey, biar je. You tekan je juga. Saya bantu juga share screen supaya nampak dua-dua muka dan juga suara. Okey, boleh cikgu. Okey. You split je. Okey. Okey, selamat petang kepada Puan Henry dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Soyen Sang dan saya hari ini akan membentangkan hasil kajian ketiga iaitu mengenal pasti langkah menelangi cabaran dan dalam penggunaan pengangkutan awam darat. Okey, jadi pada masa kini kerajaan telah menyediakan pas bulanan pengangkutan awam dan pas bulanan pas bagi mengatasi kos perjalanan yang tinggi, kesesatan lalu lintas di jalan raya dan masa menunggu membeli tiket yang panjang. Okey, seterusnya kerajaan juga menyediakan kad konsensi bagi populasi tertentu seperti OKU, warga emas dan pelajar. Dan yang terakhir MyCity untuk pengembara tempatan. Di samping itu, subsidi diesel dan alat ganti juga diberi oleh kerajaan kepada pengusaha pengangkutan awam bagi mengurangi kos penyelenggaraan dan operasi. Dan ini akan secara tidak langsung mengurangkan kos tiket pengangkutan awam. Okey, jadi ini adalah kad konsesi untuk warga emas dan kad konsesi untuk OKU dan seterusnya kad konsesi untuk pelajar. Okey, fungsi kad konsesi ini adalah dia memberi potongan harga tiket untuk kumpulan sasaran tersebut. Jadi tiket yang mereka membeli akan lebih kurang berbanding dengan orang biasa. Okey, seterusnya ini adalah pas bulanan dan pas MyCity semasa yang telah diwujud di kawasan Kuala Lumpur, KL. Pas bulanan membolehkan pemegangnya menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam secara tanpa had dengan memperbarui tiket bermusim sebulan dan atau setahun sekali. Dengan ini ia dapat mengurangkan kos bagi pengguna yang mengguna pengangkutan awam rapat. Okey, bagi pas MyCity, fungsi adalah untuk memupuk penduduk tempatan untuk melancong di negeri mereka. Okey, yang sebelum ini yang dinyatakan adalah masalah dan langkah yang diatasi semasa. Sekarang akan menentangkan tentang langkah cabaran yang semasa dan langkah yang perlu diatasi. Okey, langkah yang perlu diatasi dalam masa kini adalah tempoh masa menunggu yang panjang yang disebut oleh pembentang Eun Wei Hong. Okey, dan tempoh masa menunggu yang panjang adalah dibagi daripada dua segi, iaitu dalam pengangkutan kecepatan
dan dari segi pengguna masa pengguna dari mula ke destinasi. Bilangan kenderaan dan jadual kegerapan pengangkutan awam perlu diperbanyakkan. Kerajaan boleh membuat penambahbaikan atas sistem pengangkutan awam bagi pergerakan titik ke titik dan meningkatkan lipuran perkhidmatan pengangkutan awam. Okey, seperti yang dinyatakan di skrin halaman ini adalah laluan untuk KTM semasa, dan langkah yang boleh kerajaan wujudkan adalah meningkatkan lipuran perkhidmatan tersebut seperti yang dinyatakan pada halaman ini. Okey, di samping itu kerajaan juga boleh mewujudkan pasukan pengurusan yang efisien untuk mengawal dan memberi penyelesaian tentang hal-hal dan masalah pengangkutan awam. Dengan ini, aduan yang dikemukakan oleh pengguna pengangkutan awam dapat ditekankan dan diselesaikan secepat mungkin. Bagi fasiliti yang kurang ergonomi di Malaysia kini, kerajaan mungkin boleh memperbanyakkan pembinaan jejantas atau menyediakan lebih banyak laluan untuk bas terutamanya. Di samping itu, melalui pembinaan infrastruktur ini, secara tidak langsung kerajaan dapat mempromosikan pengguna awam yang lebih mantap dan mengurangkan kesesatan lalu lintas pada waktu kemudian seperti hari perayaan. Itu saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Yang Chang. Okey, soalan cikgu ialah pada hari ini pembangunan lestari ataupun sustainable development atau pembangunan mampan adalah penting di mana pembangunan mesti jauh daripada masalah apa kita panggil pemusnahan alam sekitar. So jadi dalam isu berkaitan alam sekitar ni, apakah langkah yang boleh dilakukan bagi mengurangkan pencemaran udara yang katanya bermula daripada kenderaan awam? So apakah langkah yang boleh dilakukan bagi mengurangkan isu pencemaran udara? Silakan Yang Chang. Okey, terdapat banyak langkah untuk mencegah pengurangan alam sekitar. Salah satu adalah kerajaan boleh menggalakkan pengguna untuk mengguna pengangkutan awam. Dengan ini kadar karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan dapat dikurangkan, sedangkan pengangkutan awam digunakan. Di samping itu, efisiensi pengangkutan awam juga perlu diubah sesuai oleh kerajaan bagi mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Hal ini boleh ditubuhkan dengan menukar sistem kenderaan pengangkutan awam ke lebih berefisiensi supaya kadar karbon monoksida yang dikeluarkan oleh kenderaan dapat dikurangkan. Itu saja. Terima kasih Yang Chang. Okey, kita teruskan dengan pembentang untuk kesimpulan. Chung Yi sambung silakan. Boleh take over balik screen saya, boleh take over. Okey, Yang Chang boleh take over screen, present balik. Chung Yi, sorry. Teruskan. Okay. Sepanjang pengajian tersebut, kami telah menerusi peranan penting serta asal-usul bagi perkembangan sistem pengangkutan awam darat Malaysia. Kami juga mendapati cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia dalam penggunaan seharian bersama dengan langkah-langkah yang dicadangkan oleh masyarakat. Dengan ini, kami telah berjaya mencapai objektif kajian lapangan kami. Sebagai kesimpulan, sistem pengangkutan awam darat merupakan aset penting bagi negara Malaysia.
Sistem tersebut telah meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia secara ketara dengan menampung keperluan pergerakan harian untuk pelbagai sosial ekonomi. Tanpa sistem pengangkutan awam darat, harian ekonomi akan tersekat, saluran bagi pendidikan tinggi juga akan terjejas. Hal sedemikian akan mengancam kemakmuran masyarakat Malaysia. Sehubungan dengan itu, sistem pengangkutan awam darat di Malaysia masih mempunyai ruang peningkatan yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Otoriti kerajaan serta pengendali yang berkaitan seperti APAD, KTMB dan MyRabbit harus sabarnya meneliti pendapat rakyat dan bekerjasama antara satu sama lain untuk kebaikan semua. Sistem pengangkutan yang baik dan bersistematik merupakan elemen sains dan teknologi yang mampu meningkatkan kualiti hidup rakyat serta pembangunan negara sekaligus memantapkan ketamadunan negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Chong Yi. Cikgu tunggulah mana dia punya kesimpulan ni. Kau perkataan kesimpulan tu je. Okey, tak apa. Okey, soalan saya ialah bagaimanakah sistem pengangkutan ni? Okey, kita tahulah daripada dulu lagi teknologi pengangkutan telah memberikan kesan terhadap proses pembangunan sesuatu tamadun. Jelaskan bagaimana pengangkutan boleh memajukan sesuatu tamadun. Buktikan. Gitu kan? Okay. Untuk bagi membuktikan kemajuan tamadun dengan perkembangan pengangkutan, kita boleh lihat pada Lembah Kelang, kemajuan Lembah Kelang, perkembangan Lembah Kelang, iaitu dulunya itu pelumbangan logam bagi tin. Kuat sikit Chong Yi. Kuat sikit suara. Okay. Lembah Kelang, bagi membuktikan kemajuan negara, kita boleh lihat kepada satu contoh, iaitu pada Lembah Kelang. Perkembangan Lembah Kelang itu dulunya sebagai pelumbangan logam tin telah mendapatkan pengangkutan awam seperti yang sistem rail untuk membawa sistem logam untuk pengangkutan laut untuk disalurkan kepada negara luar dan juga aplikasi lain. Dan perkembangan tersebut telah menarikkan banyak penduduk luar dari tempatan lain untuk menjalankan perdagangan, dan ini telah membawakan perkembangan ekonomi pesat, dan ini telah menjadi satu kitaran yang positif untuk terus mengembangkan masyarakat dalam segi teknologi ataupun masyarakat populasi. Okay. Dan itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Okey, betul lah sebab dulu masa zaman-zaman penjajahan juga zaman-zaman dulu sebagai alat pengangkutan kan, bawa barang daripada kawasan pertanian kan, pergi ke pelabuhan ataupun daripada kawasan perkilangan kan, bawa ke kawasan perniagaan dan sebagainya. Alright, terima kasih kepada kumpulan pembentang yang pertama dan kedua pada hari ini. Okey, so bagi saya samalah isi yang disampaikan bagus tapi ada biasalah sikit-sikit kan. Bila cikgu suruh betulkan kedudukan tu, saya faham sebab kadang-kadang kedudukan dekat pelajar dengan di hadapan audiens adalah agak berbeza kan. So jadi tapi you all manage juga. Cuma masa soal jawab tu ada perkataan mungkin yang mengganggu, yang kamu terlupa perkataan tersebut, so dia agak mengganggu lah dalam penyampaian jawapan. Keseluruhannya saya boleh bagi antara A- hingga A lah, boleh lah 70 B plus yang mana, okay 70 ke atas masih baik. Alright, 70 dan 80 ke atas, ada juga yang dapat A tapi 90 lebih tak ada lah tu canggih sangat tu kalau 90 lebih tu alright, so kejap saya cuba tengok attendance. Tadi saya dah tanda semua kan.
Boleh tak tolong on camera? Sorry ambil masa sikit tapi sebab kita ada 2 pembentangan hari ni. Tolong on camera untuk saya screenshot sekejap. Faster everyone. Okay, on camera. 1, 2, 4. Okay. Yancang ada 2 kan? So, semua datang. Datang kan? Confirm Okay kelas, next week adalah saya dah bagi tahu kan pada kelas rap sebab kumpulan apa tadi RMT dengan RMH dia punya program leader dia Dr. apa saya lupa lah dia dah hantar email pada saya. So diorang ada seminar pada pukul 10 sampai pukul 12 ke macam tu, 12 lebih. So jadi saya bagi tahu kita akan shiftkan masa tu. Jadi you all akan pergi pukul 10.30 hingga 11.30. So diorang akan ambil masa you all sebab diorang pun ada kelas sampai pukul 1.30 after seminar tu. Jadi 1.30 tu diorang ambil masa you all. So minggu depan saya bagi link nanti masuk kelas pukul 10.30 boleh everyone, saya dah bagi tahu pada Cik juga Right? Boleh? Okey tak? Siapa pembentang minggu depan? Siapa dia? Siapa yang bentang? Siapa? Okay, kumpulan Cia. So good luck untuk next week. Kita jumpa pukul 10.30 Ingatkan saya juga tau Sekejap lagi saya pergi cari budak-budak. You all tak join ke? Dia macam, I tak tahu seminar apa benda dah. Macam something related to your course lah. Never mind, kita okay je MPU, tak ada masalah. Just ni lah. Nak buat replacement pun tak sempat dah. Kita just shift masa saja. Okay, bye everyone. Itu saja. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Yancang dah boleh senyum panjang dah habis pembentangan. Okay, bye-bye. Kenapa Jumin tu? Bye Melin. Bye Iji. Jumin, kenapa keras sangat tu Jumin? Aduh, Jumin, kenapa tu keras tu? Cikgu love ya, thank you. Gambar ke apa tu, thank you.